Ada satu orang laki-laki namanya Juhainah. Laki-laki ini dia ialah lelaki ataupun manusia yang terakhir masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni tak tahulah berapa juta ribu tahun dalam neraka sampai dia yang terakhir keluar daripada neraka. Di sana ada satu cerita. Satu masa malaikat Jibril alaihissalam terbang di neraka. Ini selepas daripada dunia dah pun berakhir, akhirat dah pun bermula. Orang yang masuk syurga dah masuk syurga habis, orang yang masuk neraka dah masuk neraka habis. Tak ada siapa dah di luar neraka dan di luar syurga, semua dah masuk habis belakang. Semua ni berlaku selepas daripada semua dah habis, dah berlaku. Allah Subhanahu wa taala wa amai satu makhluk Allah namanya al-maut, namanya mati. Mati ni Allah wa amai rupanya seekor kambing. Jadi mati ni diletak di antara syurga dan neraka. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah suruh malaikat sembelih mati ini yang dirupakan seperti seekor kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana disembelih kambing ni, sembelih mati ni, ketika itu Allah kata, wahai ahli syurga, hiduplah kamu selama-lamanya dalam syurga, sebab mati dah tak ada. Ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu nak cerita, melompat berseronok, bergembira, menari-nari semua penghuni syurga. Sebab Tuhan kata, hiduplah kamu selama-lamanya, kamu hiduplah, kamu tak nak matilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allah kata pula kepada penghuni neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai penghuni neraka, hiduplah kamu semua di dalam neraka selama-lamanya, mati dah tak ada lah. Hiduplah selama-lama dalam neraka kerana mati dah tak ada. Ahli neraka ni bila Allah kata macam tu, mereka tak tahu, kita tak tahu macam mana bentuk mereka meraung, melolong, menjerit, menangis. Sampai menangis ahli neraka ni sampai teresak-esak. Tahu lah teresak-esak. Kita tak ada pengalaman lah teresak-esak. Waktu budak-budak dulu kan, bila mana kita teriak sangat tu, dia bunyi macam ni. Tu sampai teresak-esak. Tu ceritanya bila mana dah masuk syurga, dah penghuni syurga, dah masuk neraka, dah penghuni neraka. Maka lepas semua dah masuk habis dah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lama lepas tu, dah neraka dah masuk habis, disiksa dah penghuni neraka, dah diberi nikmat penghuni syurga. Lama lepas tu, Jibril berasa nak pergi beraung neraka. Jibril pun barangkali waktu tu tak ada tugas dah tu. No, habis dah. Dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita dalam syurga. Allah tak tahulah, saya andaikan saja. Tak tahu tugas tu, saya tak tahu. Wallahu alam apa tugas Jibril ketika tu. Dia berasa nak pergi melawat neraka. Dia minta izin Allah, Allah pun bagi. Dia pun pergi. Dia terbang dalam neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punya jauh punya perjalanan, dia terbang tak habis-habis neraka. Tak habis-habis, sampai letih lah terbang. Jibril tuan-tuan, dia bukan Boeing 7 orang. Bukan Boeing, dia bukan jet. Dia lagi hebat, dia super power. Jibril ni. Nah, habaq kata super power ni, ada satu cerita lain. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya malaikat Jibril alaihissalam, hai Jibril, nak tanya, pernah ada hang satu masa Allah bagi satu tugas kat hang, yang hang rasa itulah tugas yang paling mencabar sekali? Dia kata ada. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku berada di langit yang ketujuh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih anak dia Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim ni patuh pada Tuhan.
Suruh sebelah anak, ya, tak ada tak ada tak kata, hai Tuhan, anak aku Tuhan ni aku sayang, tak aku nak sebelah aku, tak ada bantah Tuhan, ikut Tuhan. Bila Tuhan suruh sebelah, dia habaq anak dia, kata ayah ni Allah suruh sebelah Ismail ni. Anak pula bagus, dia kata if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak ni bukan belasan tahun, tak sampai umur 10 tahun lagi pun Nabi Allah Ismail sudah hebat lah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahumma salli ala sayyidina. Buatlah wahai ayah apa yang Tuhan suruh, engkau akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Nak sebelah ni tahulah bahasa ni. Mana wahai ayah tak pisah di tempat saya, insya-Allah tak apa ayah, saya termasuk di kalangan orang-orang yang sabar di sebelah. Itu kata anaknya Ismail. Tuhan ni nak tengok je lah. Bila suruh nak buat terang mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ismail ni, waktu mana Nabi Allah Ibrahim AS dah pun letak pisau di tengkok dia, Musa Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim ni dia sebelah tak makan dia pun kata, pisau ni dah asal siapa tak makan. Dia kata, hai pisau, jangan duk buat masalah dengan aku dengan Tuhan, aku nak tunaikan perintah Tuhan ni. Jadi dia ketika tu Musa AS ada seketui batu tepi dia hentak di batu tu, pecah batu tu, terbelah dua, tajam pisau tu, rupanya cuma tahu makan. Ketika tu Allah kata, Jibril turun ke dunia, pergi ambil kibas di syurga, ganti tempat Ismail. Tuan-tuan, jauh langit dengan bumi tahu mana? Bumi kita ni nak pergi ke langit yang pertama tu 500 hektar, umur kita baru sampai. No? Langit yang pertama ni nak pergi langit yang kedua, jarak pun 500 tahun juga, baru sampai. Langit yang kedua tu pun tebal dia 500 tahun juga. Nak pergi langit yang ketiga pun jarak 500 tahun. Langit yang ketiga pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaraknya sama juga, 500 tahun juga. Semua berapa agak-agak 7,000 tahun no? Nak pergi langit yang ketujuh. Tapi Allah kata Jibril, hang turun hampir ambil kibas di syurga, selamatkan Ismail. Ketika tu kata Jibril, ya Allah, Tuhan dia suruh no. Dia sangat bimbang ni Jibril ni, arahan Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina. Pasal dia takut dia tak mampu buat, takut tak mampu sampai. Waktu mana Nabi Allah Ibrahim, dia takut sembelih sungguh, kibas tak sampai lagi, kejar dia tu. Jibril ni takut sangat, bukan tak sakut sampai tu, dia takut dia tak dapat tunai perintah Tuhan. Akhirnya dia dibuang daripada list senarai para malaikatil muqarrabin. Mana takut jauh daripada Tuhan, takut terbuang pada sisi Tuhan. Dia kata, ya Allah Tuhan, perintah hebatlah. Tuan-tuan, dia pergi ambil kibas di syurga, Musa Sayyidina Muhammad, dia buat turun. Nabi Allah Ibrahim AS, bismillah, ya Allahu Akbar. Tuan-tuan, ketika tu dia rasa dah penuh baju dia dengan darah, dah percik habis dia, ya Allah anakku. Tapi bila mana dia celik tengok yang dia sembelih kibas, anak duduk sebelah tu. Nak habang kata dahsyatnya kelajuan malaikat Jibril AS. No, tak tahu nak habang tahu mana. Dia terbang di neraka ni, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah berapa ratus ribu tahun, tak tahu ratus ke puluh, saya tak tahu. Tiba-tiba dalam neraka ni dia dengar orang tu kata, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Dalam neraka orang tu berzikir. Dia kata, dalam neraka pun ada orang duk berzikir, pasti orang Islam, kata malaikat Jibril. Langsung dia patah balik, dia jumpa dengan Malik Zabaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak jaga neraka tu. Dia kata, Malik Zabaniyah, aku nak lepaskan satu orang dalam neraka hak duk berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pakai syafaat dia. Syafaat ni dia panggil AP lah. Maknanya dia ada lesen.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk melepaskan siapa-siapa yang dia nak dalam neraka. Bila dia nak balik zamannya pun pergi cari orang hak duduk dalam neraka, duk kata ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Malaikat ni punya pakar expert dalam neraka, mana lorong dia yang tak tahu, mana tempat yang dia tak cari tak jumpa. Tak tahu luah betul mana neraka, sampai malaikat ni cari tak jumpa. Bila tak jumpa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia patah balik mai pintu neraka. Dia kata, Jibril, aku tak jumpa, cari. Ya Allah, tak jumpa. Jibril pun heran, tak jumpa. Kata malaikat, pada zamannya lain macam ni, hang tanya Tuhan. Jibril pun tanya Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, di mana aku nak cari orang yang sebut nama engkau dalam neraka? Aku nak syafaatkan dia, wahai Tuhan. Ketika tu Allah bagi satu petunjuk yang paling tepat, sebab dia maha mengetahui. Allah kata, Musa Sayyidina Muhammad, Jibril ni, wahai Jibril, orang ni duduk dalam negara sekian-sekian. Musa Sayyidina Muhammad, ada negara pula di neraka ni. Dalam neraka ni, dia duduk dalam negara sekian-sekian. Musa Sayyidina Muhammad, dalam negara sekian-sekian, dia duduk dalam negeri sekian-sekian. Dalam negeri sekian-sekian, dia duduk dalam wilayah sekian-sekian. Musa Sayyidina Muhammad, dalam wilayah sekian-sekian, dia duduk dalam daerah sekian-sekian. Dalam daerah sekian-sekian, dia duduk dalam kampung sekian-sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kampung sekian-sekian, dia duduk di lembah sekian-sekian. Dalam lembah sekian-sekian, dia duduk di telaga sekian-sekian. Di telaga sekian-sekian, dia duduk di penjuru sekian-sekian. Tu dia. Waktu tu subhanallah, bila diberi maklumat yang tepat, balik zamanah pergi cari jumpa. Waktu pergi jumpa ni, orang ni subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia duduk terterak dalam neraka. Tuan-tuan, ahli neraka ni jangan duk bayang besar kita. Tinggi dia pun besar 70 hasta. Itu paling kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak habaq kata neraka ni, pun neraka lebih tepatnya antara Mekah dan Madinah. Contoh nak, kita kadang-kadang kita duduk atas kursi kan, atas kursi tu, jadi punggung kita ni sebesar kursi itulah. Maka tempat duduk letak punggung oleh neraka tu ialah di antara Mekah dan Madinah. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bayang, nak habaq kata besar sungguh neraka. Pasal apa Tuhan buat besar sangat pun neraka? Sebab Tuhan nak seksa sungguh. Innahu syadidul iqab. Tuhan ni, Tuhan penyiksa yang paling dahsyat sekali. Allahu akbar. Tak ada satu orang yang boleh menyiksa sedahsyat Allah. Allah seksa sungguh. Kita ni seksa orang pun lah mati. Hak nak seksa Allah. Ni ayat Allah seksa ni tak mati. Allah bagi hang tak mati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, pasal apa Tuhan buat besar? Sebab Tuhan nak seksa sungguh. Kalau Tuhan buat, kalau Tuhan menyiksa kita, sakat kita, tara kita besar di dunia ni, celah belur rumah tak kena kot. Makna Tuhan nak bagi celah belur rumah tu besar kawah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni terterak macam tu. Subhanallah, dia penuh dengan ulang-ulang dan kalajengking. Ulang ni bukan belit saja, duk patuk, tak tahulah sisaan tu macam mana. Kalajengking tu kira duk sengat, ulang tu kira duk patuk. Tuan-tuan, dia dibelenggu di tengkok ni dengan belenggu api neraka. Tangan diikat dengan belenggu api neraka. Kaki dibelenggu dengan belenggu api neraka. Bila tengok Malik Zabaniyah mai, soalan dia kata, hang mai nak tambah lagi ke? Soalan dia, hang mai nak tambah lagi ke? Dia ingat malaikat mai nak tambah lagi sisaan. Kata Malik Zabaniyah, tak. Aku mai ni sebab aku nak lepas hang dengan syafaat Jibril alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika tu malaikat ambil dia, malaikat goncang. Bila malaikat goncang, Sallallahu alaihi Muhammad, pada ketika tu luruh yang pertama sekali ulang-ulang dan juga kala-kala jengking di dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua dia belenggu. Bila digoncang kali yang kedua, barulah lekang belenggu di tengkok, di tangan dan di kaki. Maka orang ni pun dipimpin oleh malaikat keluar daripada neraka. Bila sampai di pintu neraka, Sahabat Sayyidina Muhammad,
Kawan ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jibril pun tengok dia ni dah hitam melegam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah hitam melegam. Ketika tu Jibril tanya, aku nak tanya, dia ni dalam neraka dah berapa tahun? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Malik Zabaniyah, dia ni dalam neraka dah 70,000 tahun. 70,000 tahun. 70,000 tahun ni bukan di dunia, 70,000 tahun akhirat. 70,000 tahun akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Berarti apa? Ada siapa boleh kira tak? Tolong kira sekali kalian. Puan kira kan? 70,000 tahun kali 1,000 tahun, no? Sebab sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. 7 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 juta tahun kena siksa dalam neraka. Tuan-tuan, jadi ni cerita dah, sebab tu nak boleh kerana Nabi tahu neraka tu macam mana. Maka Nabi suruh kita semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada neraka. Bahkan kita sebagai ketua keluarga, kita wajib selamatkan semua ahli keluarga kita daripada api neraka. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib jaga anak bini daripada api neraka. Jangan buat masuk rezeki yang haram untuk mereka makan. Baik, nak dapat pendapatan lebih boleh, tapi jangan kelentong orang, jangan bohong orang, jangan tipu orang. Nanti kita berbalik yang tak halal kepada ahli keluarga kita.